Yang pertama, 3 aktiviti kebudayaan yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Poin yang pertama ialah sambutan perayaan semua kaum, iaitu majlis sambutan Hari Raya, ucapan Tahun Baru Cina dan Hari Deepavali. Setiap kali menjelang hari perayaan, beraneka jenis makanan yang dihidangkan dinikmati bersama. Sumbangan yang diperolehi dari pelbagai pihak disampaikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Ucapan selamat yang diberikan disambut dengan penuh kemesraan dan dapat membentuk perasaan kasih sayang dan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam komuniti tempatan. Seterusnya, aktiviti riadah. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah senam aerobik, mencari harta karun, larian, perarakan sambutan Maulidur Rasul dan Ma'al Hijrah, larian merdeka dan sebagainya. Setiap ahli masyarakat dapat berinteraksi dengan peserta dari pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Mereka dapat memahami dengan lebih mendalam erti perpaduan dan perasaan hormat menghormati sesama masyarakat. Dan akhir sekali, acara kebudayaan dan kesenian. Pelbagai acara berbentuk kebudayaan dan kesenian rakyat boleh diadakan seperti permainan tradisi, boria, dikir barat, persembahan kebudayaan setiap kaum di Malaysia dan lain-lain lagi yang disertai oleh anggota masyarakat. Selain berhibur, semua yang terlibat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang digariskan. Slide yang kedua adalah 3 faktor meningkatkan semangat patriotisme dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dengan anak-anak, maka seharusnya ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk memupuk semangat cinta akan tanah air dalam kalangan anak-anak. Contohnya, ibu bapa boleh membawa anak-anak ke aktiviti kebudayaan. Yang kedua, institusi pendidikan perlulah memberi pendedahan mengenai kepentingan patriotisme dalam kalangan anak didik sejak dari akar ubi. Institusi pendidikan boleh melakukan pelbagai aktiviti yang melibatkan kepelbagaian etnik di Malaysia. Yang ketiga ataupun yang terakhir, media massa dalam menempuhi arus perkembangan media dan teknologi. Kepentingan media massa tidak dapat disangkal lagi. Oleh itu, media massa seharusnya memaparkan berita-berita yang sahih dan telus dalam isu perpaduan agar tidak timbul perbalahan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Aisyah bin Mat Taufik. Nama metik saya ialah 10DE 20F2006. Hari ini saya akan terangkan cara aktiviti kebudayaan boleh menjalinkan perpaduan kaum. Negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia. Dengan itu, rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum mereka itu sendiri dengan kaum lain dari aspek seperti makanan, pakaian dan peradaban. Sebagai contoh yang kita boleh lihat, telah pun dijalankan oleh rakyat Malaysia, antaranya ialah semakin ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu, iaitu baju kurung ke majlis-majlis maupun kuliah universiti. Seterusnya, makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin diminati oleh kaum-kaum yang lain. Selain itu, memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum Cina dan India atau sebaliknya di antara kaum-kaum tersebut, iaitu dengan lebih jelas melalui perkongsian peradaban di sambutan hari perayaan kaum masing-masing. Oleh itu, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan berbilang kaum ini dapat menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan seterusnya mengeratkan lagi perpaduan kaum dalam negara.
juga usaha yang boleh dilaksanakan oleh pihak pengurusan politeknik untuk memupuk semangat cintakan kebudayaan dalam kalangan pelajar politeknik. Pertama, mengadakan minggu kebudayaan dengan pameran seperti pakaian tradisional masing-masing, permainan tradisional dan makanan tradisional agar pelajar dapat mengetahui lebih lagi tentang kebudayaan. Yang kedua, menganjurkan pertandingan kebudayaan seperti membuat kuih tradisional, memakai pakaian tradisional dan bermain permainan tradisional. Tujuan pertandingan ini supaya pelajar akan lebih teruja dengan kebudayaan di Malaysia. Yang terakhir, mengadakan kelas bahasa seperti senior mengajar junior dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil agar lebih seronok berkomunikasi dalam berbagai bahasa.